السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا ما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بعد. Pertama kali mari kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat dan rahmat-Nya dan segala kemudahan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kesihatan kita daripada penyakit-penyakit yang sedang merebak di seluruh dunia sekarang. Lebih daripada 40 juta orang dah. Dalam semasa seminggu saja 43 juta. Maka kita alhamdulillah, Allah Taala insya-Allah menjaga kita. Ini sebab kita selalu berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dijauh daripada penyakit-penyakit yang boleh berbahaya kepada diri kita dan juga kepada keluarga kita dan umat Islam semua, insya-Allah. Hari ini kita rasa nak kecek sikit masalah apa yang berlaku di luar negeri, iaitu di Perancis pada minggu yang lalu. Cerita dia iaitu pada minggu yang lalu tu ada seorang guru yang mengajar sejarah, tiba-tiba hari yang mengajar tu mengajar pelajar satu paut dengan hak kebebasan untuk memberi pandangan. Dia panggil apa? Masalah kebebasan ni, makna negeri dia tu undang-undang bebas. Siapa nak buat gapo boleh belakalah. Nak kata ke orang, nak tuduh orang boleh, tak ada masalah. Bebas wi pandangan. Hurriyatut ta'bir dia panggil bahasa Arab. Nak ta'bir apa yang dia nak buat boleh. Lalu guru tu dia hari tu di sekolah dia tu ada murid-murid hak beragama Kristian dan beragama Islam. Maka dia suruh murid-murid, pelajar-pelajar hak Islam suruh tubik pada kelas mengaji. Kerana dia nak mengaji sejarah, nak mengajar sejarah. Budak-budak Islam pun tubik. Kecuali ada seorang tak tubik, budak perempuan tak tubik. Tu. Apabila siapa masa dia mengajar, dia ambil gambar tu lama dah. Gambar orang buat kartun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tulis buat lukis nama kartun Nabi tu duk telanjang waktu tubik kemaluan dan ada bedil di belakang. Nak tunjuk kata Nabi ni orang nafsu syahwat. Supaya kita mengajar ada sejarah bahasa Nabi itu dia berkahwin lebih pada 4 daripada umat dia, yang diizin pada umat dia, tapi Nabi diberi khususiyah kerana maslahat dari segi dakwah. Kemudian bedil atas belakang itu panggil sebagai lambang kepada Nabi itu suka kepada perang. Memang berlaku perang sungguh, tapi kerana perang ni ada beberapa sebab. Islam kita membawa agama damai, tapi bila orang mula buat khianat kepada Islam dan buat menindaskan terhadap orang-orang Islam, terutama zaman Nabi berada di Mekah, maka Islam ni tindak balas untuk menghentikan daripada menyekat dakwah Islam dan menyakiti kepada orang-orang Islam. Lalu bila ia tunjuk gambar dalam kelas
Sudah habis mengajar, budak tu tubik. Budak Islam tu tubik dia oyak ayah dia, bapa dia. Oyak kata guru mengajar ambil gambar kartun hak buat untuk nak hina Nabi ni, tunjuk kepada semua dari kelas. Ya tujuannya nak tanya kata boleh tak buat lagu ni di segi undang-undang dia tu. Nah, molek segi undang-undang dia, di segi apa untuk bebas tu, tapi bebas tidak ada batasan. Lambut cupcake. Okey, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang manusia yang agung, nabi yang terakhir, nabi yang dimuliai oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh malaikatnya dan juga oleh umat Islam seluruhnya. Bila begitu, ayah dia pun royak pada jiran-jiran, maka jiran pun dia buka keluah-keluah. Jadi siapa lagi mengadu kepada Kementerian Pelajaran supaya waktu tubik pecat guru ni daripada mengajar, kerana dia ni panggil melanggar akan agama Islam. Lalu duduk dia, tak ada pihak buat apa, tak ada ambil tindakan apa. Tiba-tiba ada seorang pemuda yang asal pada Shishan, umur dia 18 tahun. Bila dia tahu kata guru ni duk mengejek kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, maka dia pergi kat kepala. Kat kepala, putus kepala. Tu. Mati situ. Bila mati, jadi presiden ni, Perancis ni, Macron ni, dia timbul reaksi. Dia pokpong, dia bela guru hak mati tu, bela orang buat kartun tu, kerana dia dakwa katanya masalah ni masalah kebebasan dalam undang-undang negeri Perancis. Tak boleh nak balas, tak boleh, nak siapa bunuh pun tak boleh. Itu asal dia, pucuk dia. 2-3 hari timbul reaksi seluruh umat Islam. Umat Islam situ belagak sini, bakar bendera sini, di belagak dapat stantu duta kedutaan Perancis. Ada juga ajak supaya jangan pakai produk-produk bagai-bagai buatan daripada Perancis. Tubik nama senara, nama-nama bagai gapo hati yang ada dalam negeri masing-masing. Di antara bagai tu gapo dia? Baju. Baju tu baju cak boyo lah, baju berana. Tahu itu. Tu baju cak boyo ni hak orang suka sangat, kok kita suka bayar jihad mahal. Jihad Perancis. Yang keduanya iaitu color. Color pen itu, color tulis. Color bis color nama bis. Yang tiga kita tahu tu air minyak bau. Minyak bau hak sedap-sedap tu. Banyak kem mari pada Perancis. Jadi bertimbul tu Macron ni, presiden Perancis, masih lagi pertahankan negeri dia, pertahankan orang yang buat kartun tu. Mari negeri, banyak-banyak negeri akan ada duk apa, duk peranam, duk bantah, terutamanya di Turki, iaitu Erdogan, Tayyip Erdogan ni, dia kata siapa kata Macron ni kena pergi peksa otak dia sikit. Kerana otak dia tak comel dah. Tu. Jadi siapa tangga tu? Dia kau marah. Kau marah pada dia. Panggil dulu Dr. Mahdi, bekas apa ni? Bekas apa Nayib Datuk Menteri bagi Malaysia tu, dia kata teruk-teruk. Kata teruk kepada Macron. Pakai hapus belaka gapo ni, kata-kata dia dalam Twitter, dalam Facebook, dalam gapo macam-macam. Lepas tu kemarin pula berlaku pula bunuh 3 orang pula dah. 3 orang ni salah seorang orang perempuan kena kat kepala. Jadi orang buat tu orang Islam lah. Orang Islam buat. Hak dulu pun orang Islam ni Islam. Jadi kau teruk membawa kepada kejadian kau teruk. Hasil daripada kerana dia tu ejek, nganying, senda main kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang mai timbul reaksi, timbul tindak balas. Orang tindak balas macam-macam orang lah. Ada orang hak bahasa kasar, rungren, panggil rungren, kerana tak boleh sipai dah orang buat jahat pada Nabi dia sallallahu alaihi wasallam, dia pun nak tindak balas.
Dia tidak balas mari tak khabar apa, siapa bunuh dan bunuh siapa kat kepala, boleh jadi belaka. Boleh ada orang duk bakar. Nak jadi timbul huru-hara atas dunia ni. Yang terutama antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Yang mana masalah ni sudah timbul lama, dipanggil Islamofobia. Islamofobia. Fobia ni makna penyakit marah, benci, takut kepada Islam. Maka timbul sungguh. Dia duk dia duk bakar. Orang benci pada Islam. Dengan sebab apa? Sebab Islam duk naik, duk kembang, duk tambah bilangan orang masuk Islam. Cuba kita dengar klip daripada pendeta orang Kristian lah, orang Perancis juga. Dia pergi ke Eropah, dia pergi ayat kata, "Hei orang-orang Eropah, nah, esok ni kamu akan tengok, dapat boleh tahu katanya anak kamu semua akan jadi Islam. Kalau kamu tak ingatlah ni, kamu tak perang Islam, anakmu akan jadi orang Islam." Ini Islamofobia, takut pada Islam. Satu penyakit yang besar. Penyakit ini bawa kepada tidak keamanan dalam masyarakat manusia, umat Islam. Membawa runtuh pada umat manusia. Ini runtuh lah, dia runtuh. Dia hancur. Orang ni pakat kata, orang ni pakat marah, orang ni pakat bantah, orang ni pakat murah, orang ni bakar bendera, orang ni jinjak bendera, orang ni jinjak gambar Macron, macam-macam. Itu hasil pada apa? Istihza. Menganying, ngejek sama manusia tak boleh dah. Menganying, merendah-rendah antara sesama manusia, Islam lagi dah. Ini menganying kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan tak kenal Nabi Muhammad, kenal lama dah. Orang Islam kenal, orang Kristian kenal lama dah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa doa akan datang kepadaku, lepas aku ni, min ba'di ismuhu Ahmad. Allah akan hatta utuskan seorang rasul selepas aku ni, nama dia Ahmad. Ada sebut dari kitab Taurat dia. Nabi Isa pun royak kepada Bani Israel supaya pakat-pakat tahu, katanya sikit lagi ni akan timbul, akan diutuh, akan dibangkit seorang Nabi yang agung, yang mulia, yang terbesar, Nabi terakhir, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan dia tak tahu, cuma dia sengaja untuk nak Islam tu padai. Yuriduna liyutfi'u nurallah wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Quran ayat cerak-cerak. Usaha mereka itu yuridun. No. Arada yuridu makna no. Sentiasa no. No sama. Nah, dia pasal kemauan dia nak wi apa? Liyutfi'u nurallah. Untuk nak wi padai cahaya Tuhan. Cahaya Tuhan apa dia cahaya Tuhan? Al-Islam. Cahaya Tuhan Al-Quran. Cahaya Tuhan ajaran Allah. Dia nak wi padai ya Allah. Tak sewi ada atas dunia ni. Apatah lagi kalau Quran sebut masalah-masalah jihad, dia nak wi hapus. Tak boleh hapus pun, jangan mengajar di sekolah, jangan mengajar di universiti. Kalau mengajar tu baik orang gapo, tu baik pengganah je kata. Itu. Dia usaha dah lah ni. Pergi ke negeri tu, negeri ni, negeri Islam, negeri Arab. Dia pakat nak buat laksud jangan itu baik orang yang sanggup mempertahankan agama Islam dengan nama jihad. Dia tak faham jihad gapo dia. Hakikat jihad gapo dia tak faham. Ini usaha-usaha dia nak pandai cahaya Tuhan. Tapi bi afwahim, dengan mulut yang halus mereka itu.
Nak siuk, nak hapuh, pasiuk api tu. Tak boleh pergi api tak apalah. Kadang-kadang padai, kadang-kadang tak padai. Tapi ni nur Allah, cahaya Allah. Sama sekali tidak akan padai. Sebab apa? Sebab Tuhan janji wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafir. Walaupun orang kafir benci tak kena sekalipun. Dia tak kena molek lagi walaupun dia tahu dah Muhammad tak kena kata. Nabi Muhammad siapa dia? Boleh hadis kita pun banyak lagi tak kena. Kafir betul lah kena gitu-gitu ya. Orang hak pendeta sana dia kata kan. Dia kata tengok di negeri Brussels. Nama Allah ni berbau anak pak pakat tok nama Muhammad belakang. Nama super kapung tu berbau anak pakat tok nama Muhammad. Ini Muhammad. Kerana nak memuliakan, nak ta'zim Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nama super, nama berulat-ulat. Kenapa? Itu semangat orang Islam. Nah, kita tak semangat cara buta tuli, semangat cara ganas, potong kepala, khak kepala, tikai mati bukan ajaran Islam. Kita tolak dua perkara. Satu, menghinakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghinakan agama Islam, menghinakan Allah, menghinakan sahabat-sahabat Nabi. Walau Syiah sekalipun kita tak setuju. Kita bantah, kita peranam, kita laknat kepada orang yang tak setuju, orang yang istihza, buat senda main ejek-ejek, nganyi-nganyi kepada ajaran Islam sama ada Allah Rasul. Agama Islam sudah sahabat-sahabat Nabi, apatah lagi isteri-isteri Nabi macam Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin radhiyallahu anha. Itu bukan ajaran Islam. Sahabat orang duk tinggi dah kita lagi. Khairu ummati qarni, sebaik-baik umatku ialah orang yang hidup di zamanku. Abu Bakar hidup zaman mana? Zaman Nabi. Masuk dalam hak Nabi di aku ni. Umar masuk dalam khairu ummati qarni. Aisyah masuk dalam khairu ummati qarni. Bagaimana kita nak menghina-hinakan, mengejek-ngejekkan orang yang dididik, bahkan orang yang diasuh dalam rumah Nabi jadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu kesalahan, kesilapan yang besar bagi orang Islam yang cuba nak merendah, menghinakan isteri-isteri Nabi dan juga para sahabat. Maknanya mereka juga menghinakan Allah dan menghinakan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Itu kita nak ayat kata tak boleh hina. Tapi kita nak ayat kata sini bahwasanya istihza ni dia bukan benda baru tu. Benda saka lama. Saka ditinggal oleh kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh. Nabi Nuh Tuhan hantar mari awal-awal rasul lah. Awal-awal rasul yang Tuhan utuskan kepada dunia ni untuk mengajak dakwah kepada Allah dan kepada tauhid, iaitu Nabi Nuh AS. Nabi Nuh dia pakai masa lama, selama-lama okay. Pakai masa berapa? 950 tahun. Umur dakwah dia. Bukan umur dia, umur dakwah dia. Dia menghadapi berbagai-bagai senda main, ejekkan, menghinakan. Suatu masa dia tu Allah Subhanahu wa taala bila nak turun balas azab kepada kaum dia tu, Allah suruh buat kapal. Buat kapal. Nabi ni buat sorang. Kapal sebesar-besar kapal. Buat sorang pergi cari kayu. Ambil baik gaji mai pun buat sorang. Duk pahat, duk gapo, duk gaji. Lepas tu dia buat atas darat. Masa tu masa kemarau. Tak ada hujan, tak ada air. Tak ada sungai. Pak dia mari lalu mai tengok. Oh. Dia kata dulu jadi nabi, lah ni jadi tukar kayu pula dia kata.
Duk mengejek dengan ni. Sebab dia duk pahak, duk gaji, duk pahak, duk takir, duk gapo tu. Wi buat farah tu hai suruh tu. Kata Nuh ni teruk ni dia kata ni. Dulu mengaku kata jadi nabi, lah ni nampak duk gaji ni, bukan dia nabi ni. Yang keduanya dia kata, boleh kau buat farah nak turun laut, mana tak ada air ni. Pak kemarau darat kering kotor. Lagi hanyut mana? Itu bagi mengejek kepada Nabi Nuh AS. Banyak lagi itu di antaranya. Kadang-kadang siapa tapa pada, selak mengangur pada. Jadi dia buat ejekkan melalui perkataan dia dan melalui perbuatan dia. Maka Tuhan royak dalam Quran katanya, dan Nabi Nuh tu buat kapal. Pok dia tu lalu pok debel-debel tu malak dia, pok sasa, pok debel-debel tu, pok tua-tua pemimpin dia lalu. Pok dia ejek menganyi kepada Nabi Nuh alaihi. Maka Nabi Nuh kata, tak apa, dia menganyi kepada kami juga akan menganyi seperti mana kamu menganyi kepada kami. Tu pandai balah juga. Tak gitu. Tu tak jauh sama sekali. Tapi menganyi Nabi Nuh ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan Nabi Nuh sendiri, Nabi Nuh seorang nak aguan apa dia. Anak-anak dia pun tak turut dia. Jadi bila sudah siap, Tuhan warilah menganyi tu. Menganyi Nabi Nuh melalui tufan, melalui tsunami zaman itu. Hari ni air mari penuh. Tak biasa, tak pernah berlaku air banjir yang besar pada masa itu. Dia gaduh gimana? Orang beriman dengan Nabi Nuh naik kapal, naik. Pakai naik. Orang yang mengejek Tuhan tenggelamkan dalam tufan, dalam laut. Dalam banjir yang besar. Itu balasnya orang menganyi. Orang menganyi kepada orang, jangan kita menganyi sama sekali. Kerana menganyi itu akan kelik pada kita pun. Akan menghinakan diri kita sendiri. Yang keduanya kita tengok zaman Nabi Musa alaihissalam. Musa ni seorang nabi yang bersifat malu. Malu. Supaya Utsman ni jadi sahabat Nabi khalifah yang ketiga ni, dia sifat malu juga. Nabi duduk dalam umur bila Abu Bakar mari, Nabi duduk masa dia lah. Dia selat-selat sisi-sisi kaki dia, betih dia. Abu Bakar mari dia tak ada biasa, tak ada katuk apa. Ada katuk kain dia lah. Bawa Umar mari pun tak ada katuk. Bawa Utsman mari dia katuk. Ambil kainnya katuk betih dia ke apa. Sebab apa Nabi kata Utsman ni orang yang sangat malu. Bila dia tengok Nabi nampak duduk sisi tu, dia tak boleh masuk lah. Nabi pun katuk. Tasawwi sebagai menghormati akan Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Nabi Musa seorang malu dan selalu tutup aurat lah. Pakai baju molek, pakai kain molek lah. Satu masa orang-orang Bani Israel, dia kata Nabi Musa ni ada gapo tu, pakai kain kemah molek tu, pakai baju kemah molek, tutup aurat semua ni. Berkali dia ada penyakit balik. Sungguh kata penyakit apa? Penyakit bala. Penyakit putih di tubuh dia tu. Sungguh kata ada gapo kecacatan. Waktu ada tu dia kata Nabi Musa ni putih dia tu. Putih kotor dia tu bekak dia kata. Siapa tangga tu? Na'udzubillah min zalik. Ngaji siapa tangga tu? Satu hari Nabi Musa pergi mandi. Lagi mandi tu tiba-tiba dia mandi sore tu. Tak ada mandi sekali dengan puak-puak dia Bani Israel. Mandi sore dia.
Pemanis sore tu pecah kain dia, baju dia tak atas batu. Baduk mani-mani tu batu ngambil kain dia, baju dia tu. Ambil buat lari. Tu satu mukjizat hak Tuhan nak tunjuk kepada Nabi Musa AS. Jadi Bani Israel ada dekat, mana dekat tu dia tengok. Oh, comel dia kata. Sebab Nabi Musa nak cari ni. Lepas tengok baju dia tak ada, dia cari mana baju dia, pergi ambil ni. Jadi Bani Israel dia bani dekat dia tu, dia tengok. Oh, comel, tak ada apa ya tu. Tak ada baras, tak ada penyakit bala, tak ada penyakit apa ni hak supaya dia kata dia tuduh tu. Tu. Lepas tu Nabi Musa cari batu ni. Nabi Musa bawa tukar Nabi Musa ada sama. Nah, kita ni berpergi makan, nak pakai kopi apa? Tukar Ali, tak kena tukar Ali. Jangan tukar Musa baru kena, tak kata. Tu Pak Ali tak ada sejarah ayat tu pakai tukar, tak ada. Nabi Musa ya ada. Musa pergi cari temu batu tu, dia katak batu. Batu pun serah baju kain dia pakai tu. Jadi bekas ada di batu tu, bekas katak. Boleh tukar Nabi Musa AS pada batu. Itu ayat menganying kepada Nabi Musa, tak kena hakikat. Supaya orang Perancis ada buat kartun tu lah. Tak kena darjat pangkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya dengan orang Bani Israel yang tak kena hakikat Nabi Musa yang sebenar, yang bersih anggota dia daripada penyakit-penyakit yang dituduh, yang dimenganying, ejek-ejekkan. Sebab tu dalam ayat Quran yang lari kita, bukan lari Bani Israel dah. Ayat Quran ni untuk kita. Bani Israel lepas dah, tapi Tuhan ambil pengajaran tu mari royak pada kita, lari kita. Gapo dia iaitu ayat bunyinya iaitu ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina azaw Musa. Hei orang-orang beriman, ada surat Al-Ahzab. Hei orang-orang beriman, janganlah kamu jadi berkelakuan serupa dengan orang yang menyakiti Nabi Musa. Wala takunu kallazina azaw Musa fabarra'ahu Allah mimma qalu. Maka Tuhan membersih, melepaskan Nabi Musa daripada apa yang mereka tuduh. Mereka kata gitu gini, ada penyakit, macam-macam penyakit. Wa kana 'indallahi wajiha. Adalah Nabi Musa di sisi Allah tu wajiha, orang yang pangkat tinggi, dimuliai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi kita, jangan kita menyakiti saudara kita. Hei orang lelaki, jangan menyakiti sama orang lelaki. Orang perempuan jangan menyakiti orang perempuan, atau orang perempuan menyakiti orang lelaki, atau orang lelaki menyakiti orang perempuan. Ini dasar pergaulan dalam Islam yang sangat comel. Jaga kata-kata kita yang berbentuk ejek mengejek dan menganying-anying atas nama. Hal ini bukan saja Tuhan larang dalam surah ni, suratul Hujurat. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khairum minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhum. Asa an yakunu khairan minhum, perempuan pula wala nisa'un min nisa'in. Jangan orang lelaki yaskhar ni mana mengejek, menganying, menghina, pandai rendah, pandai perih. Terutama orang-orang kaya kadang-kadang perih pada orang fakir miskin. Atau orang yang kuat menghina, perih orang yang lemah. Orang ada ibu bapa menghina anak-anak yatim. Orang yang berpangkat tamneng tinggi pandai hina, kata ejek pada orang tanah hina.
macam-macam timbul ejek ke. Orang duduk dalam bandar, orang majulah. Nah, buat hina, buat nganyi-nganyi orang duduk ke darat. Kita tak khabar tu. Quran duk kata cerak-cerak molek la yaskar qaumun min qaum. Jangan menghina, jangan mengejek oleh satu kaum terhadap satu kaum. Asa an yakunu khairam minhum. Boleh jadi. Asa ni mana hak boleh jadi dah. Tak sepuluh Allah ni ya. Boleh jadi atau tak boleh jadi atau. Tapi kalau asa ni ya jadi. Cerak. Mudah-mudahan jadi sungguh bahawa mereka itu lebih baik daripada orang yang menganyi-ngajak. Walaupun pada zahir nampak tak dapat lebih baik, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala supaya Nabi Musa alaihissalam di sisi Allah taala adalah wajiha, orang dia hormati, orang tinggi, dimuliai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala nisa'un min nisa'in. Orang perempuan gitu juga, jangan ngejek terhadap sama-sama perempuan. Asa ayyakun khairam minhun. Boleh jadi mereka itu lebih baik daripada orang yang mengejek. Nak ingat, nak jaga. Kita mari mana kat kita? Dengarlah hak Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat kita, kullukum min Adam wa Adamu min turab. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wa la ajamiyyin ala arabiyyin illa bittaqwa. Tahulah katanya bahawa semua kamu daripada Adam. Kita royak kat orang bila pergi dakwah orang kafir, kita ni adik-beradik ni. Nah, mana adik-beradik kita mari pok satu. Ayah satu iaitu Adam alaihissalam. Kullukum min Adam. Semua kamu daripada Adam. Pada Hawa. Nah, tak ada pihak mai pada mah ke. Tak ada pihak mai pada apa ni daripada orang yang mulia lain pada Adam alaihissalam. Ada. Semua kamu pada Adam. Adam tu pada turab, pada tanah. Bukan pada mah, perak, bukan daripada permata. Kena kenal lah. Kenal diri kita tak apa. Dia tak kenal diri dia ada macam-macam hal. Wasa lebih, wasa debek, wasa besar, wasa sakit, macam-macam. Ini dah di antara satu tanda kata sifat takabur, sombong. Sebenarnya sombongnya Fir'aun terhadap Nabi Musa dan terhadap Bani Israel yang beriman kepada Nabi Musa AS. Itu sejarah, ada sejarah istihza, sejarah ngejek, sejarah nganying, bukan benda baru. Saka laka tu. Mari pula kita zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, timbul pula, berlaku pula. Dia panggil siri-siri, panggil siri-siri. Rata. Tak ada wuti-wuti. Zaman Nabi kita mengaji dah. Sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gapo tu? Di antaranya Nabi dia hidup di Mekah 13 tahun. 13 tahun ni Nabi mengalami berbagai-bagai ejek. Nah, senda gurau, senda main-main, perkara yang menyakiti daripada orang-orang Quraisy kafir Mekah. Terutama pada ketua-tua, pemimpin-pemimpin mereka itu sendiri. Daripada Abu Jahal, Abu Lahab. Siapa tu hai turun satu surah. Nah, surah Al-Masad. Tu jelah tu. Surah yang membongkarkan tentang ejek dan menyakitinya mereka itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu kata Nabi waktu dia ada di Mekah, Nabi pergi semaya di Kaabah, tak pergi Kaabah. Walaupun ada gapo, ada berhala sekalipun Nabi. Pak dia mari nyanyi. Nah, macam-macam katanya majnun, gila, orang gila, katanya sahirun, orang tukar sahir, kahinun, tukar tengok. Syairun, tukar syair. Itu kata-kata.
Perbuatan pula mari ambil pasir, Nabi duduk sujud ambil pasir, hamba atas kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok anak dia Fatimah, mari tengok ayah dia orang ada buat hina pada ayah dia, maka dia menangis. Salah apa ke ayah tu? Apa kesalahan dosanya ayah tu? Mai dia fikir, fikir orang buat terhadap ayah dia. Sekali-sekala mari pedu dah. Tu. Perut kambing, perut unta. Mai tak atas belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pula buat dia tu Abu Jahal, dia kata kalau aku jumpa dengan Nabi di Kaabah ni, aku nak jinjak kepala dia, nak jinjak, nak cekik tekak dia. Tu Abu Jahal. Maka Allah Subhanahu wa taala, Nabi dia tengah semaya dengan Abu Bakar. Allah Taala mari buat satu parit antara Abu Jahal dengan Nabi. Dia tak nampak Nabi. Tak boleh nak pergi jinjak dekat Nabi, nak pergi cekik dekat Nabi. Kerana ada parit. Nak lakah tak boleh. Lalu nampak Abu Bakar nampak. Dia tanya, "Aina sahibukum ya Abu Bakar?" Mana saing duduk mana? Itu Tuhan jaga. Sebab Tuhan royak dah. Inna kafainaka al-mustahzi'in. Inna kafainaka al-mustahzi'in. Sungguhnya kami sanggup untuk nak menjaga, memelihara engkau hai Muhammad daripada orang-orang yang mengejek. Mustahzi'in, orang yang menganyi kamu. Lepas tu pula Nabi di Madinah pun ada. Mana satu majlis dia ada orang musyrikun, ada orang Yahudi, ada orang Islam. Nabi naik hemah ke? Naik hemah jumpa dengan Abdullah ibnu Ubay, kepala munafikinnya. Bola mereka yang ambil baju dia kebah hidung dia. Kebah hidung dia. Oh, dia kata busuknya hemah Nabi, dia kata. Na'udzubillah min zalik. Lalu seorang sahabat yang ada dekat Nabi tu, dia kata, dirimu tu lebih busuk daripada hemah Nabi lagi sallallahu alaihi wasallam. Balah di atas orang buat ngejek pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara sejarah istihza. Dan banyak lagi timbul orang duk tulis gitu, tulis gini, kata gitu, kata gini. Itu terhadap Nabi, terhadap Islam sendiri. Misalnya hijab, pakai hijab. Pakai hijab ni kata orang apa? Orang zaman dulu, zaman arak darat dulu. Duduk pada pasir, takut kena debu pasir. Lalu dia tutup kepala, tutup muka. Itu panggil satu istihza kepada Islam, pada ajaran Islam. Tak syok lagi orang istihza pada Nabi ini, hukum dia kafir, keluar pada agama Islam. Kalau dia niat untuk nak menghinakan Nabi dan Islam dan sahabat-sahabatnya. Auzubillah min zalik. Banyak lagi berlaku istihza kepada Islam. Istihza kepada sesama Islam pun tak boleh. Sama kita, ada orang berani kata kita begitu begini. Supaya ada undang-undang Perancis di sisi mulut dia. Mulut dia supaya undang-undang di Perancis dah bebas nak kata apa. Na'udzubillah min zalik. Itu nak ayat kata apa yang berlaku dalam masyarakat kita dan juga di dunia sekarang, satu perkembangan yang sirok panggil, lawan, pertarungan antara al-haq dan al-batil. Yang tidak lain kecuali mereka mau nak padaikan Islam, nak wuti Islam, jangan kembar, jangan menambah orang-orang masuk Islam. Maka wallahu mutimmu nurihi, Tuhan akan menyempurnakan cahayanya. Kau ramai masuk Islam, kau banyak acaknya menghinakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kau ramai orang bangunkan untuk pertahankan Nabi.
Bagaimana kita tidak pertahankan Nabi SAW? Kita sembahyang berapa kali kita sebut nama Nabi? Lebih banyak daripada kita sebut nama Tuhan lagi. Tuhan ni asyhadu an la ilaha illallah, wa Nabi ni wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Kalau baca selawat pun, selawat Ibrahimiyah pun ada Nabi Muhammad pula. Berapa banyak kita best sebut dah Nabi Muhammad. Dia melaung azan tiap-tiap hari 5 waktu. Atau azan awal lagi pula dah sebut Nabi Muhammad SAW. Kita disuruh selawat atas Nabi. Dalam khutbah Jumaat kena selawat atas Nabi. Salah satu rukun disebut oleh ulama. Bagaimana kita tidak kasih pada Nabi? Karena Nabi kita wajib kita kasih pada dia lebih daripada yang lain. Hingga Nabi kata wallazi bi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Demi Allah tidak sempurna iman kamu seorang kamu sehingga dia tu kasih pada aku lebih kasih daripada anaknya, bapaknya, semua manusia. Umar kata, nafsi, dirimu pun sepatutnya juga. Mungkin kasih pada Nabi, pada aku ni lebih pada diri kamu lagi. Itu diri manusia. Orang lain harta benda, kita jangan kasih lebih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ajaran Islam, ajar supaya kita kasih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada yang lain dekat Allah Subhanahu wa taala. Lepas pada Allah iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah orang Islam bangun bangkit untuk menetel, lawan, bantah, bela, lepas tu boikot jangan beli bagai-bagai dia. Daripada dengan dia yang dia buat pada orang Islam. Tapi kesimpulannya kita tolak belaka. Satu, kita tolak istihza, mengejek kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya kita juga tak boleh terima dan tolak pengganasan terhadap orang yang mengejek kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah dua perkara ni sebagai pesan ajaran Islam kita yang mulia yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Mudah-mudahan kita faham dan kita dapat melaksanakan dalam hidup kita insya-Allah. Aku qawli hadza wa sallallahu alaihi wa sallam wa fawwidu amri lillah. Innallaha basirun bil ibad. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.